Saddam Hussein adalah seorang pemimpin Islam yang berkarisma tinggi. Selepas Amerika Syarikat campur tangan di Iraq, telah berlaku pemberontakan di Iraq sehingga akhirnya dia diadili oleh rakyatnya dan ramai pembelot, dan akhirnya pada 2006 beliau telah dihukum gantung. Saddam Hussein digambarkan oleh pihak barat seorang yang diktator dan juga anti terhadap kebudayaan dunia barat. Namun seorang tentera Amerika yang ditugaskan menjaga Saddam di hari-hari terakhirnya menyimpan kisah mengejutkan mengenai kepribadian sebenar Saddam Hussein. Tentera tersebut bernama Will Baden-Wuerper. Beliau merupakan satu daripada 12 tentera dari Kor Polis Tentera Amerika yang memang ditugaskan menjaga hari-hari terakhir Saddam Hussein. Kesaksian Baden-Wuerper diungkapkan melalui buku berjudul The Prisoner in His Palace, Saddam Hussein, His American God, and What His Story Live Unsaid. Menerusi buku tersebut, Baden-Wuerper mengisahkan sisi pribadi Saddam Hussein yang selama ini selalu ditutupi oleh Amerika. Baden-Wuerper mengatakan, di penghujung hidupnya, Saddam dilihatnya sebagai seorang yang sopan dan bersahaja, jauh dari watak diktator yang dikabarkan sebelum ini. Baden-Wuerper melihat Saddam sebagai seorang bapa yang normal dan biasa sahaja. Di penjara, Saddam juga suka mendengar muzik R&B dari penyanyi Amerika, Mary J. Blige. Tidak seperti yang digambarkan oleh Barat yang mengatakan Saddam adalah anti terhadap kebudayaan dunia Barat. Pada tahun 2006, 12 orang pegawai dari unit 551 Polis Tentera Amerika Syarikat menerima arahan ditugaskan di Baghdad, Iraq. Mereka menyangkakan tugasan terbaru itu lebih mencabar berkat latihan pertempuran yang telah mereka jalani. 12 anggota terpilih, yang terpilih masih layak dikatakan muda, berusia lewat 20-an dan paling tua belum mencecah 40-an. Di Iraq, mereka dibawa ke sebuah rumah agam besar, mengandungi sebuah penjara buatan, menempatkan seorang individu di dalamnya. Kesemua 12 pegawai yang ada tidak menyangka sama sekali tugasan terbaru mereka adalah untuk mengawal tindak tanduk lelaki nombor 1 buruan kerajaan Amerika Syarikat ketika itu yang telah berjaya ditangkap. Sedang duduk di depan mereka adalah Presiden kelima Iraq, iaitu Saddam Hussein Abdul Majid Al-Tikriti, yang lebih dikenali dengan nama Saddam Hussein. Arahan yang mereka terima ringkas. Mereka perlu melindungi dan memastikan keselamatan Saddam Hussein sepanjang proses pembicaraan yang pada ketika itu sudah masuk fasa terakhir. Jiwa muda yang ada dalam diri pegawai yang ditempatkan di rumah agam itu pada mulanya memberontak. Mereka menjangkakan mereka akan diberikan tanggungjawab menjalankan operasi bersenjata, bukannya duduk mengawal penjara bagai penjaga zoo yang setiap masa perlu memahatikan haiwan jagaan mereka, apatah lagi menjaga buruan kerajaan Amerika Syarikat yang pada ketika itu sedang berhadapan dengan perbicaraan, dakwaan dan tuduhan selepas ditangkap dalam operasi pada hujung tahun 2003. Rasa benci sudah pasti meluak-luak. Bagaimanapun, tiada siapa yang menyangka diktator kejam yang ada di depan mereka nyata jauh berbeza dengan individu yang dikabarkan di dalam media, Saddam Hussein yang mesra dan suka berbual. Salah satu hobi utama Saddam Hussein ketika dipenjarakan di rumah agam miliknya sendiri adalah menghisap curug Cuba. Beliau gemar menceritakan pengalaman belajar menghisap curug daripada rakan rapatnya, Presiden Cuba, iaitu Fidel Castro. Saddam banyak menghabiskan masa menulis, dibekalkan peralatan pen dan kertas bagi membolehkan dia menurunkan buah fikirannya. Dua nama seringkali disebutkan Saddam sebagai idola beliau dalam penulisan, iaitu Fyodor Dostoyevsky, seorang penulis Rusia abad ke-19 yang terkenal sebagai penulis cerpen dan novel, serta Naguib Mahfuz, salah seorang penulis kontemporari literatur Arab abad ke-20.
Pengawal-pengawal Saddam juga kerap menceritakan bagaimana Saddam menghabiskan masa menjaga tumbuhan yang ada dalam kurungan penjaranya. Beliau amat gemarkan gula-gula dan manisan, serta suka mendengar radio, khasnya lagu nyanyian penyanyi dari Amerika, iaitu Mary J. Blige. Apa yang menarik, Saddam juga tidak jemu berkongsikan pengalamannya membesarkan keluarga kepada petugas yang digelarkan Super 12 yang ada. Salah satu kisah yang kerap kali diulang-ulang adalah bagaimana Saddam mengakui dia pernah membakar kesemua kereta milik anaknya yang bermasalah, iaitu Uday, selepas kecuaiannya mengendalikan senjata api menyebabkan kematian beberapa individu lain, termasuklah ahli keluarganya sendiri. Pengalaman menyaksikan di depan mata ketawa Saddam mengenang kembali insiden tersebut. Kemesraan yang terjalin hasil daripada banyak meluangkan masa bersama Saddam mula menyebabkan mereka menjadi lebih rapat. Ada anggota Super 12 yang menyamakan Saddam Hussein dengan watak Dracula dalam siri kanak-kanak Sesame Street. Ekoran gaya ketawa yang serupa sahabat sebelum dihukum mati. Walaupun banyak kisah-kisah mesra berkaitan dengan Saddam dan anggota Super 12 yang ditugaskan untuk mengawalnya, ceritanya bukan bermula dengan indah. Pada hari pertama, mereka mula ditugaskan mengawal Saddam. Salah seorang dari anggota Super 12 mencadangkan agar mereka terus membunuh saja Saddam di situ bagi memendekkan cerita. Ada juga yang cuba mendapatkan kelulusan untuk dipindahkan kepada unit lain. Merasakan tugasan untuk menjaga Saddam hanyalah satu perkara yang membuang masa dan tenaga mereka. Namun lama-kelamaan, sikap baik Saddam yang sentiasa menghormati kesemua 12 pengawal tersebut mencairkan hati mereka yang ada. Saddam dikatakan tidak memaparkan sifat seorang diktator. Sebaliknya, menghormati pengawal, sama seperti orang berpangkat lain yang keluar masuk hadir menemui dia di penjaranya. Sikap yang ditunjukkan Saddam dalam penjara nyata amat berbeza dengan kelakuannya di mahkamah, di mana dia menggunakan karismanya untuk memberikan ucapan-ucapan keras, mempertahankan diri daripada dakwaan yang dikenakan. Bagaimanapun, mereka semua tahu hubungan yang terjalin ada pengakhirnya. Pada 19 Oktober 2005, merupakan hari pertama Saddam Hussein dibicarakan pada tuduhan jenayah kemanusiaan. Perbicaraan ini berlangsung selama 383 hari melalui Mahkamah Khas Iraq yang ditubuhkan oleh pihak berkuasa sementara gagasan CPA oleh Amerika Syarikat. Pihak CPA telah memilih 5 hakim tempatan untuk memulakan pembicaraan tersebut. Pada tarikh ini, Saddam Hussein dan 7 orang kanannya didakwa atas tuduhan jenayah yang berlaku pada tahun 1982. Susulan cubaan membunuh Parti Dakwah Islam semasa kunjungan Saddam di Dujal untuk memuji tentera-tentera tempatan dalam perjuangan menentang Iran. Sebagai balasan, Saddam membekas 393 lelaki dan 394 wanita dan kanak-kanak di Dujal. Tidak diketahui seramai mana yang diseksa, namun sekurang-kurangnya 142 penduduk Syiah terbunuh akibat seksaan ini. Kebencian Saddam terhadap Syiah memang jelas. Selepas perang Iraq-Iran, yang beliau mendakwa penduduk-penduduk tempatan yang bermazhabkan Syiah condong ke arah kerajaan Tehran. Pada 5 November 2006, selepas pembicaraan panjang, Mahkamah Iraq mendapati Saddam Hussein telah melakukan jenayah kemanusiaan dan dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Pada sambutan Hari Raya Aidil Adha 30 Disember tahun 2006, Saddam Hussein dijadualkan akan menjalani hukumannya. Ini bermakna Super 12 sudah pun menjalani rutin harian bersama Saddam selama lebih 4 bulan. Tiba detik beliau perlu dibawa ke pusat di mana hukuman akan dilaksanakan. Saddam Hussein dikatakan mengumpulkan kesemua ahli pengawal yang ada, lalu mengucapkan terima kasih pada setiap anggota yang ditugaskan di situ, melindunginya setiap hari turun naik mahkamah. Sebagai cenderahati dan tanda peringatan, jam tangannya dibuka dan diberikan kepada salah seorang petugas yang enggan menerimanya. Bimbang perasaan bergolak makin dirasai. Salah seorang pengawal menyatakan, dalam rekod amat sukar untuk kita mengenali seseorang dalam satu tempoh, dan akhirnya perlu menghantar beliau menjalani hukuman mati selepas semua pengalaman yang telah dilalui bersama. Pasukan Super 12 ditugaskan untuk mengawal Saddam semasa dibawa ke Camp Justic yang terletak di daerah Kazimai, bahagian utara Baghdad. Tibanya di sana,
Petugas Super 12 berdepan huru-hara akibat daripada keadaan kacau bilau kumpulan anti Saddam yang hadir. Sebelum Saddam berjaya diserahkan kepada petugas hukuman warga Iraq di zon selamat, menandakan tamatnya tugasan mereka. Hanya warga Iraq dibenarkan berada di dalam bilik di mana Saddam Hussein digantung pada hari suci umat Islam. Semua terpaksa menanti di luar, mendengar hukuman dilaksanakan. Salah seorang pengawal Saddam, Baden Wieper, menganggap Saddam sebagai orang terbaik yang pernah dia temui. Pernah suatu ketika, perawat peribadi Saddam yang juga orang Amerika, iaitu Ellis, berduka dan bersedih kerana kematian abang yang sangat disayanginya. Reaksi Saddam membuat Baden Wieper kagum. Ia memeluk Ellis dan mengatakan, "Aku yang sekarang akan menjadi abangmu," ujar Saddam. Yang mengejutkan ialah saat Baden Wieper mengisahkan hari hukuman gantung Saddam tiba, Baden Wieper menyebut 12 tentera Amerika penjaga Saddam tanpa kecuali. Semua berasa berduka dan kehilangan Saddam Hussein. Aku hampir merasa seperti seorang pembunuh. Seperti aku disuruh membunuh sahabatku sendiri, ujar Adam Rogerson, salah seorang dari pengawal Super 12. Baden Wieper juga berkata, "Rasanya seperti aku kehilangan anggota keluargaku." Baden Wieper juga mengisahkan ketika Saddam diarak menuju ke tiang gantung. Saat itu, para pemeluk Saddam memukul dan meludahi Saddam kerana sedih melihatnya. Salah satu tentera Amerika Syarikat penjaga Saddam bahkan ada yang hendak melompat ke keruman untuk menghentikan tindakan tersebut. Tetapi aksinya itu dihentikan oleh tentera lain. Selesai hukuman dan mayatnya diturunkan untuk dibawa keluar, kumpulan penyokong anti Saddam mula meludah dan menyerang tubuh yang tidak lagi bernyawa. Super 12 terpaksa melihat saja dari tepi figura yang kini mereka kagumi dan kenali. Tidak lagi mampu berbicara lagi. Bagi seorang petugas Super 12, tubuh kaku tidak bernyawa Saddam merupakan mayat pertama yang disaksikannya dengan mata sendiri. Apa yang kita tahu, sehingga ke hari ini, 12 orang pengawal terakhir Saddam masih lagi dibelenggu trauma. Kesan pengalaman mereka bertugas melindungi Saddam hingga ke hujung nyawanya. Ada yang kerap melihat bayangan Saddam di dalam mimpi. Ada yang terkenang dialog yang dibuat setiap hari bersamanya. Salah seorang dari mereka bertindak menamatkan karier dalam tentera akibat pengalaman tersebut. Pasukan Super 12 masih tercari-cari sebab utama untuk memahami kenapa selepas 4 bulan menjaga Saddam Hussein, seorang yang sepatutnya mereka benci, akhirnya individu itu menjadi watak yang sangat mereka kagumi. بالإعدام شنقا حد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 2005 وحددت وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا. ثانيا سيادة القاضي شخص واقف هنا يعلج ويضحك هذا الشخص يعلج ويضحك نفس اللي يستفز المحامين بتطلعوا بالدفتر يعلج ويضحك وجهكم على الصفحة. هذا التقدير للمحكمة. ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات لإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة. Sekian, terima kasih.